Okey. Jadi ini kita punya macam planning lah. Kalau kita nak buat program, jadi kita plan. Kita nak buat apa dalam dalam program ni. Dalam kod V3A ni kita dah tahu kita nak buat simple division calculator. Maksudnya dia kena ada satu button divide, ada dua input. Jadi kalau tengok kat sini resource, apa yang diperlukan adalah satu push button dan dua edit box, and then satu static, dua edit box as a for input and one static box untuk output. Kemudian event yang akan handle program ni adalah on bn click, iaitu event untuk button click. Jadi on bn click akan ada, dan kalau kita tengok sini link untuk on bn click ni adalah on my button. Jadi on my button ini adalah fungsi yang akan handle. Maksudnya bila kita tekan button divide nanti, on my button akan run. Bukannya on paint Jadi on my button akan run. Jadi on my button ni dia macam waiting. Bila button tu klik dia, jadi on my button ni akan run. Jadi inilah kod V3A. Saya tunjuk lah versi Visual Program. Jadi inilah kod V3A. Kita tengok apa yang ada dalam. Boleh nampak sekarang saya tengah share Visual Studio. Kod V3A boleh nampak? Respon? Tak nampak sir, nampak kelabu je. Nampak kelabu? Sudah okey, sudah okey. Sudah okey, maksudnya delay lah. Okey. Memang tengah problem lah. Memang line saya tengah tak berapa best lah. Jadi nanti mungkin saya kena tukar line lah. Dalam kod V3A, kita tengok sini ini semua standard lah. Apa yang ada semuanya sama, lebih kurang sama. Jadi apa yang ditambah, kita lihat di sini ada define IDC underscore button. Kalau kita tengok sini dia ada IDC underscore X, IDC underscore Y, IDC underscore Y. Jadi ini adalah nombor ID setiap objek yang kita nak buat. Jadi button nombor ID dia 301, edit box X nombor ID dia 302, edit box Y nombor ID dia 303, dan static box Z nombor ID dia adalah 304. Tengok apa yang dia define dalam sebelum program ni mula. Apa yang dia declare, double X Y Z. Ini kalau ikut planning, X adalah untuk input yang pertama, Y adalah untuk input yang kedua, Z adalah untuk result. Iaitu Z equal to X over Y. Kemudian di sini ada satu declaration CADTXCY. Jadi ini kalau masih ingat lagi kan, dalam kelas yang lepas, ini adalah declare to edit box. Dan inilah C static adalah untuk declare one static box. Dan ini benda baru yang kamu nampak dalam programming lah kan. Jadi siapa yang tak tengok lagi ni, jadi C button adalah untuk declare satu button. Dan button tersebut namanya my button. Kemudian kita tengok dalam public. Dalam public kita ada satu fungsi baru, satu declaration fungsi baru, iaitu AFX MSG void on my button. Jadi on my button ni adalah untuk handle calculation nanti. Yang lain-lain semua sama sahaja. Kita tengok kod v3a.cpp. Jadi nampak dia punya di constructor ni dah ada macam-macam. Ada beberapa statement. Kalau kita run, ni dia punya hasil dia. Alamak, comel sangat.
Okay, nampak apa ni output dia? Okay, nampak kod B3A a simple division calculator. Jadi kalau kita masukkan, okay, di sini nilai dia 5, saya masukkan 3 and then saya tekan button divided by ni, so dia akan keluar sama dengan 1.66667 ni lah, iaitu 5 bahagi dengan 3. Okay, jadi ini dia punya output dia. Okay, kalau kita compare dia punya output dia dengan apa yang dia declare, bukan declare lah, apa yang dia define di sini. Okay, yang pertama ni adalah untuk create Windows ni lah, Windows yang kecil ni. Okay, jadi kat sini dia ada create a simple division calculator. Jadi ni dia punya tajuk dia. Kemudian size dia adalah 500 kali 300. Sebab kecil je. 500 pixel kali 300 kali 300 pixel. Okay, kemudian kita tengok arahan yang berikutnya ex.create. Jadi ex ni adalah cedit kan. Cedit iaitu edixbox yang pertama. Jadi ex.create. Okay, ni dia punya parameter dia. Apa ni, child, visible, okay, border. Ini kalau kita buang border ni, jadi tak ada border ni, jadi tak apa ni, susah nak detect lah. Okay, kemudian kedudukan dia. Okay, lepas tu ada koma, ni lah kedudukan dia. C-rec, C.150, 140. Jadi di sini lah. Okay, di sini kedudukan. Okay, 140, 150 dengan size. Yang size ni adalah 18025. Jadi size dia 180. Jadi ni lah dia punya size dia 180 pixel X dan 25 pixel pixel Y. Okay, jadi kalau kita tengok semua edixbox, button, static box, semuanya dia punya size dia sama dia, sebab kita guna format C-rec, C-point, C-size. Jadi kalau kita guna C-point, C-size, jadi kita memudahkan kita lah untuk nak maintain size supaya sama je. 18025 semuanya 18025. Jadi size nya semua sama. Tapi kalau kita guna format C-point, C-point start dengan N tu, jadi susah sikit lah. Jadi kita kena kira berapa titik kat sini N. Okay, this, kemudian kita sini ni IDCX. Okay, IDCX ni adalah nombor ID untuk edixbox. Jadi edixbox ni ada nombor ID, iaitu nombor ID dia adalah IDCX. IDCX kalau tengok dalam .h tadi, nombornya adalah 30 ke 302. Jadi nombor ID untuk edixbox ni adalah 30 ke 302. Okay, kemudian yang berikutnya adalah my button. My button ni adalah button. Jadi inilah okay, button divided by ni. Okay, my button.create. Kemudian ini adalah label dia divided. Okay, divided by. Okay, kemudian ada ni semua parameter untuk button lah. Okay, ni dia punya size, kedudukan dan size. Okay, jadi kedudukan dia bermula di X 150 dan Y 80. Jadi X ni sama di pixel yang ke 150 dan Y nya adalah 80. Jadi 40 pixel lah beza antara starting edixbox yang pertama dengan button ni. Dia ada 40 pixel dia punya selang dia. Jadi kat sini 25 kan, 25, jadi ruang yang kat tengah ni ada 15 pixel. Okay, size nya sama. Okay, ni nombor ID untuk button tersebut. Berapa nombor ID? 301. ID untuk button tu adalah 301, nombor ID dia. Okay, dan EY.create. EY adalah edixbox yang kedua. Okay, sama. Okay, kedudukan, okay, dan nombor ID. Okay, nombor ID tak boleh sama Ni 302, 301, ni tadi tak salah saya 303 lah kot 303. Okay, kemudian SZ adalah static box. Okay, ni adalah okay, kalau tengok sini. Okay, ni parameter untuk static box. Okay, nampak ada SS. Kalau static box dia automatic, dia akan grey tau. Kalau kamu perasan lah. Saya tak tahu lah kamu nampak ke tak dekat skrin ni kan. Ataupun kalau kamu run sendiri, kamu akan dapati yang static box mesti dia akan ada grey. Jadi sebab tu kadang-kadang static box kalau kita tak buat border pun kita boleh nampak dia punya kawasan static box. Sama juga macam button. Okay, button kalau kita tak buat border pun kita boleh nampak dia punya timbul dia tu. Kalau tengok button dia ada ni ada push button ni. Ini parameter ni kira okay, kalau nak senang follow je lah. Tapi kalau
kalau kamu nak cuba guna parameter-parameter yang lain, mungkin boleh Google lah apakah parameter yang ada untuk static block, button dan edit box. Dan dia punya location. Location dia 150.160 di sinilah. Jadi edit box yang kedua 150.1 120. Dan nombor ID ni adalah 30304. Kemudian arahan berikutnya ialah ex.set focus. Jadi ex.set focus ni adalah untuk apa? Ini adalah untuk set starting cursor. Blinking cursor yang klip tu kan. Jadi kat sini. Jadi kalau kita tengok, saya tunjuk saya tunjuk kalau kita run. Nampak dia punya blinking cursor tu berada di EX. Nampak ni. Inilah. Berada di EX. Apa jadi kalau saya buang benda ni? Saya buang ex.set focus tu. Bila saya run. Nampak tak ada blinking cursor tu dah hilang. Jadi kalau kita nak type, jadi kita kena klik dulu. Kena klik dululah. Jadi better kita adalah lebih mudah kan. Jadi ex.set focus ni adalah untuk menunjukkan di mana kita nak memulakan masukkan nilai lah. Jadi itu di bahagian constructor. Constructor ni maksudnya bila kita run, ni dia punya. Jadi ni constructor yang buat. Ni constructor yang buat semua ni. Jadi ni constructor dah. Dah buat. Dan kita tengok. Lupa sepatutnya saya kenal lah. Tengok kat sini. Ni event list kan. Ni sebenarnya di sini adalah event. List. Jadi event yang di define di sini, define satu event iaitu button klik. Button klik. Dan button klik. Nampak di sini dia punya IDC button. Dia bagi nombor ID. Button klik iaitu ID nombor ID adalah IDC button iaitu 301 dan run on my button. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita satu event iaitu kita ada satu button. Button tersebut ID nombor 3031 dan bila kita klik fungsi yang akan run adalah on my button. Jadi disebabkan tak ada dalam program ni, mana dia pergi sepatutnya ada on WM pin kan. On WM pin biasanya kalau kita tengok kod B2A, kod B 2B, 2C yang kita buat sebelum ni, dia ada on WM pin. Mana pergi on WM pin? Maksudnya event on pin dikeluarkan. Maksudnya on pin tak ada pun tak apa. Disebabkan kita tak perlu paparkan apa-apa. Bila kita run kod B3A, kita dapati di bahagian belakang lah, di bahagian Windows ni tak ada apa-apa information. Kita tak ada tulis masukkan nombor di sini, masukkan nombor enter first number, enter second number. In case kalau kita nak buat label lah, katakan kita nak buat di sini enter first number, enter second number, maksudnya kita perlukan ruang di belakang ni. Maksudnya on pin perlu ada. Jadi kita kena modify lah. Kena ada on WM pin, kena buat kena buat on pin di bawah ni. So sekarang ni disebabkan program ni di belakangnya memang blank, tak ada apa-apa, jadi on pin tak ada pun tak ada masalah. Jadi bila run memang tak ada apa-apa lah. Bila run kosong. Jadi sekarang ni program ni memang dia tunggu input lah. Jadi katakan saya masukkan nombor 8, masukkan nombor 2, kemudian bila tekan divided by. Jadi a moment saya tekan divided by. Jadi bila saya tekan je divided by dalam kita lah. Tekan divided by ni. Jadi diaktifkan satu event. Jadi button tersebut ID 301, jadi 301 aktif dan on my button sila run. Jadi program kata sila run on my button. Jadi kita tengok on my button ada buat apa. Jadi on my button ada C string S, kemudian ada S. Kenapa S? Dalam kelas yang lepas saya tekankan kan. Jadi dalam edit box, setiap benda yang kita type dalam edit box ini semua adalah string. Jadi saya masukkan 7 ni adalah string. Saya masukkan 2 ni adalah
string, iaitu perkataan, huruf. Jadi sepatutnya program tak boleh buat matematik function lah, matematik, operasi matematik tak boleh, tak boleh berlaku. Okay, jadi kita terpaksa declare sebagai string terlebih dahulu untuk dapatkan input. Okay, jadi ini adalah arahan untuk, okay, kalau tulis sini nota, ini adalah to get input from EX ataupun Edis box yang pertama lah kan, EX iaitu Edis box number 1. To get input from EX Edis box number 1, jadi dia masukkan ke dalam S. Jadi kalau saya tekan 7 tadi, jadi 7 dimasukkan ke dalam S, tapi sekarang ni 7 adalah string. Jadi kemudian dia akan pergi ke statement yang berikutnya. Ni untuk apa? Jadi tu convert value string to kalau di sini TSTOF, jadi nilai F jadi float ataupun double lah. Double. Dan X equal to, maksudnya X ni ada masalah tak X? X tak ada masalah lah, sebab kita dah declare di kod V3A. Kod V3A kita dah declare sebagai dia double X. Jadi X di sini dia tukarkan 7 yang string tadi kepada float, kepada double, dan masukkan ke dalam X. Jadi X ni baru double. Nombor 7 dalam X barulah nombor 7 yang boleh digunakan untuk operasi matematik. Kemudian kita statement yang berikutnya, ni yang macam to get input from EY lah, EY, jadi dan masukkan ke dalam Y TSTOF ni, jadi masukkan, katakan tadi saya masukkan 2, jadi 2 sebagai string masukkan ke dalam Y, dan masukkan ke dalam S, dan tukarkan kepada double, masukkan ke dalam Y. Jadi sekarang ni kita tahu yang Y ada nombor, dalam contoh tadi adalah 2. Di bawah ni nak buat apa pula? Ni kalau dalam kelas ni saya tanya lah seorang-seorang ni kan, di bawah ni nak buat apa? Yang disebabkan ni kalau saya nak tunggu ada orang jawab ni, nanti habis buang masa. Jadi arahan yang berikutnya, statement yang berikutnya ni adalah untuk prevent daripada kita kita bahagi dengan 0 lah, sebab dia division kan, jadi tak boleh bagi dengan kosong. Jadi apa yang berlaku ialah, kat sini if y not equal to 0, maksudnya kalau if y not equal to 0 maksudnya boleh bahagilah kan, sebab dia tak sama dengan kosong, jadi boleh bahagi. Jadi dah disebabkan dia boleh bahagi, jadi kita boleh kira z equal to x over y. Dalam contoh tadi saya masukkan 7 dan 2, jadi 7 bahagi dengan 2, jadi 3.5. Z sama dengan 3.5 dimasukkan ke dalam Z. Kemudian kita dapati berikutnya, seperti biasalah, format dia seperti kita nak mission berikutnya, kita nak display result. Add static in static box. Ni arahan dia. Jadi masukkan, jadi result statement yang kita ataupun hasil yang kita nak display dalam static box pun dia kena string juga. Dia tak boleh, dia nombor tak boleh. Jadi kena tukarkan. Jadi s.format, jadi equal to %lf_z. Jadi z adalah 3.5, masukkan ke dalam lf dan masukkan ke dalam s. Jadi sekarang s adalah string yang simpan sama dengan 3.500 tu lah. Dan arahan untuk setkan result tu adalah sz.setWindowText. S. Jadi sz.setWindowText ni adalah untuk display result in static box sz. Jadi kalau di sini ada if y not equal to 0, jadi s dia adalah sekiranya y equal to 0. Jadi sekiranya y equal to 0, jadi pembahagian tak boleh dilakukan. Jadi dia jangan bahagilah, kalau bahagi nanti error lah kan. Jadi dia tak bahagi, jadi sz dot, dia terus dia set window stack illegal ke denominator entry. Jadi dia dah masukkan ke nilai yang salah saja. Jadi kalau kita nak cuba, saya masukkan 4, kemudian di bawah tu saya masukkan 0, dengan divided, dia keluar illegal ke denominator entry. Jadi tak boleh bahagilah. Jadi itulah yang kod V3A buat. Nampak macam simple je kan. Jadi saya stop di sini.
Okay, dan saya nak buka kepada soalan terlebih dahulu sebelum kita mulakan edit. Okay, ada apa-apa soalan yang nak kamu tanya, boleh tanya sekarang. Tak ada soalan? Okay, tak ada soalan, maksudnya semua faham Okay, kalau faham bagus. Okay, sekarang ni saya buka lagi. Ada lagi nak tanya? Tak ada. 3, 2, 1. Okay, dah. Okay, hebat-hebat semua Semua dah faham. Okay, sekarang ni okay, kita nak edit. Okay. Saya nak apa ni? Okay, macam saya cakap tadi lah, tak best lah kalkulator ni sebab dia boleh bahagi je kan. Kita kalau boleh nak kalkulator yang lagi best, iaitu mestilah boleh tambah tolak dengan darab sekali lah, janganlah bahagi saja kan. Okay, jadi kita nak buat sedikit perubahan pada kalkulator ni. Maksudnya okay, kalau kita tengok tadi dalam nota tadi pun, kita kan sebelum kita mulakan, kita kena plan lah dulu. Okay, maksudnya kalau kita nak jadikan kalkulator ni lebih lengkap dengan button tambah, tolak, darab, bahagi. Jadi berapakah button yang kita kena tambah lagi? Okay, jadi jawapannya 3 lah kan. Tambah lagi 3 sebab kita dah ada 1. Iaitu bahagi. Bahagi dah ada. Kita perlu tambah. Okay, tambah, tolak dengan darab. Jadi kita perlukan lagi 3 button. Kita perlukan lagi 3 button. Dan setiap button mesti ada ID yang tersendiri dan nama yang tersendiri lah. Okay, jadi kalau kita pergi dekat kod V3A, di mana kita nak edit, dekat C button lah. Jadi untuk static dengan edit box perlu perubahan lah. Rasanya macam tak payah lah. Tak payah ada perubahan lah sebab kita still boleh gunakan input yang pertama dan input yang kedua sebagai input. Jadi edit box yang pertama dan kedua tu sebagai input untuk kita tambah, tolak dengan darab. Okay, jadi edit dengan static tak ada masalah, tak ada tambahan yang kita perlu buat, hanya button saja yang kita perlu tambah. Jadi kita pergi ke C button ni lah. Kita pergi ke C button ni. Okay, dan kita pun kalau boleh tak mau lagi nama my button tu, sebab kalau kita guna nama my button, dia tak melambangkan apa yang button tu buat. My button saya. Nak buat apa nama macam tu kan? Kalau boleh kita bagilah satu button yang satu nama yang apa yang button tu buat. Okay, jadi kalau kita nak buat button yang tambah, tolak, darab, bahagi, jadi kita boleh buat sini add button, kemudian subtract button kan. Ikutlah kalau nak letak nama pendek ke nama panjang kan, asalkan kita faham. Kemudian kita ada juga multiply button. Okay, multi. Okay, saya bagi nama pendek-pendek je lah, multi button. Kemudian dengan division button. Okay, jadi saya dah declare kat sini, bukan lagi 1 lah kan, dia jadi dah jadi 4 lah. Declare 4 button. Okay, dan setiap button kena ada nombor ID. Jadi kena ada kat sini. Jadi kena buat sikit lah perubahan dekat nombor ID. Okay, nombor ID. Okay, ni IDC button ini kita tahu ini adalah untuk divide kan. Jadi boleh kita rasa nombor ID ni pun kita tak mau guna IDC button, jadi kita guna IDC divide, div 3. Okay, kemudian nombor ni pun macam saya dah bagi tahu dalam kelas lepas, sebenarnya nombor ni unik. Nombor ni kita boleh guna sebarang nombor yang memudahkan hidup kita lah. Jadi saya nak gunakan untuk divide ni, nombornya adalah kalau ikutkan tambah, tolak, darab, bahagi, patutnya tambah, ambil nombor 5. Kalau saya nak guna 500, jadi divide nya akan jadi 50. Okey, sorry, bukan 503 lah kan. 503. Okey, jadi kemudian kita define IDC ni pun aku suka ni nama semata-mata ni. IDC add kan, untuk button tambah kita bagi nombor ID dia 500. Kemudian define
IDC untuk button subtract, kita letak nombor ID 501. Okay, dan define IDC underscore, multiply untuk darab kan, jadi move je 50 502. Jadi division 50 503. Dan tak ada nilai yang repeat lah, repeated tak ada. Apabila kita declare tambahan button, setiap button mesti ada fungsi yang handle. Jadi kalau kita tengok dalam di bawah di sini, kat mana ada? Di sini ada function declaration. Kita ada yang pertama tadi, allow declaration untuk on my button. Yang on my button tadi adalah sebenarnya untuk bahagi kan. Jadi saya tak mau guna lagi on my button, saya tukarkan kepada on division. Nanti kat CPP nanti akan ada error lah, sebab dalam kat CPP masih lagi on my button kan. Jadi jadi on division ni adalah untuk saya letak list, saya letak nota dekat sini. Jadi ini adalah function to handle division button. Jadi saya tambah lagi fx underscore msg void on add. Ini adalah untuk apa? Untuk function to handle add button. Tu ada apa ni, typing error tu kamu faham lah. fx msg lagi void, kita kena ada juga fungsi untuk untuk subtract. Jadi sini function to handle subtract button. Dan kita ada lagi satu button, iaitu on multiply. Jadi on multi lah. Jadi inilah fn, itu function lah. Function to handle multiply button. Jadi kita dah siap declare fungsi yang akan handle setiap button. Jadi kita dah declare 4 button, declare juga 4 ID untuk button. Kita juga kena declare fungsi untuk handle setiap button. Jadi kita pergi ke .cpp. Lepas ni sini dah tak ada apa-apa, kita pergi ke .cpp. .cpp ni merah lah, dia dah marah kan, apa benda ni. Sebab kita dah tukarkan untuk button division tadi, bukan lagi on my button tapi on saya guna nama division tadi division. Lepas tu on divide lah. Ikutlah nama ni sebarang nama yang kita boleh refer atau kita boleh faham lah. Jadi on divide, on division. Jadi untuk bahagi kita tengok ada lagi merah. Sebab apa merah? Tadi ada error kat sini lah. Jadi on button click ni kita dah ubah nombor ID tadi kepada nombor nama ID untuk divide pun kita dah tukar kepada IDC div kan. Jadi sepatutnya kat sini kena tukarkan kepada div. Dan ini pun kena tukarkan kepada div. My button pun merah lagi sebab my button tak ada kan. My button dah tak ada, dia tukarkan kepada div button, div button. Jadi ini kena tukar kepada div. Jadi sama-samalah on my button ni pun kena tukar jadi on division. Jadi define one event button click ID nombor, bukan 301 lagi, nombor 503 dan run on division. Jadi dah merah-merah semua hilang. Jadi ini baru untuk divide lah. Untuk divide lah, kita dah tukar, kita dah buat sedikit perubahan.
Okay, untuk handle divide semua tak ada masalah. Okay, sekarang ni event kita kena tambah lagi event sebab kita saya nak tambah satu je lah untuk add. Lepas tu saya kata tadi saya nak tinggalkan untuk tolak dengan darab. Kamu kena sambung lah. Jadi saya masukkan, saya tambah sini. On vn. Klik. Jadi IDC underscore add. Jadi apakah fungsi yang akan run bila IDC add ataupun bila button yang ada IDC add ni akan ditekan. Jadi IDC add akan refer pada on. On add, fungsi on add. Jadi bila kita when IDC add, klik ataupun klik on add akan run. Okey, tapi kita belum ada lagi button-button yang kita dah define tapi buttonnya belum create lagi. Jadi kat mana kita nak create? Jadi kalau kita tengok rupa tadi, ni saya rasa kalau saya tak boleh run ni sebab kalau run mesti ada error. Sebab ada benda yang kita ada error tapi kita run tak boleh tak boleh run lah sebab kita dah define kita dah define on add kat sini tapi mungkin on add belum ada. Ni saya buang dulu. Saya cuba run. Okey, boleh. Okey, sebab kita dah define satu event yang ada on add tapi on add kita tak write lagi, jadi sebab tu tadi dia tak bagi run. Sekarang ni kita dapati ini dia punya bentuk kalkulator kita ni. Kalau kita nak nampak lagi cantik, button divided by ni mungkin kita tak perlu lah buat panjang-panjang macam ni kan. Mungkin apa yang kita boleh buat adalah kita bahagikan button divided, bukan bahagikan lah, kawasan divided by ni kita boleh buat 4 button yang comel-comel, yang kecil-kecil kan. Jadi kita kena kecilkan. Jadi kalau nak bahagi 4, panjang asal dia adalah 180. Kalau bahagi 4 dapat 45 kan. Jadi maksudnya mungkin kalau saiz 40 lebih sesuai. Jadi kalau kita ubah saiz kepada 40 25 mungkin lebih sesuai. Jadi saya cuba run. Nampak button dah jadi. Dah jadi kecil sikit tapi sebab ada teks teks yang panjang dia tak dapat tulis. Jadi teks pun kita kena ubah. Jadi teks pun saya tukarkan divided by ni, tak payah divided by kan. Jadi kita letak je simbol, simbol bahagi. Tapi kalau siapa yang siapa yang ada keyboard boleh guna bahagi Ethernet 246 Ethernet 246 untuk dapatkan simbol bahagi tu. Okey, nampak sekarang dah jadi bahagi. Tapi bahagi kat nama depan ni kan mestilah biasanya tambah kan. Okey, patutnya button tambah tapi tak apa, kita biarkan dulu bahagi kat situ. Jadi sebab kita nak buat button yang kedua, okey kalau boleh yang ni kita akan tukarkan kepada button add lah kan. Button add tambah sebab dia kalau ikut kalkulator susunan dia mestilah tambah, tolak, darab dan bahagi. Tapi sekarang ni kita nak cuba buat lagi satu button. Okey, katakan kita nak buat button ataupun kita ubah je lah kan. Div button ni tak payah duduk kat depan-depan, kita tukarkan kepada add button. Tak payah sebab nanti tak boleh run kan. Div button, biarkan div button. Kita tambah tapi div button ni dia mestilah kat belakang sekali. Nanti kita akan susun semula lah kedudukan button nanti. Kita buat button yang berikutnya iaitu button tolak lah. Button tolak. Jadi button tolak kita dah declare sebagai subs button. Panjang pula nama. Jadi subs button dot create.
Okay, dot create. Lepas tu panjang parameter ni. Okay, ada bagusnya kalau kita copy paste je lah kan. Okay, kita copy paste tapi make sure dia punya apa benda macam nombor ID pun semua jangan sama. Jadi lepas kita paste kena ubahlah macam ni. Tak boleh lah simbol bahagi, kita akan tukar kepada simbol tolak. Okay, ini semua parameter untuk button, tak ada masalah. Okay, kedudukan ada masalah lah sebab dia tak boleh sama. Okay, kedudukan sekarang dah jadi 15X yang akan berubah ke 150 sebab saiz yang button yang pertama saiznya cuma 40. Jadi kalau ikutkan ruang X yang berikutnya berada di 150, 40 maksudnya 190. Tapi kalau kita guna 190 dia akan jadi rapat-rapat kan. Jadi mungkin lebih sesuai kalau kita guna 195. Okay, dia mula dekat 195, 80 dan saiznya pun sama 40, 25 dan ID. Okay, button ini adalah button tolak. Jadi IDC SUB. Okay, ini semua tak boleh lah. Okay, tengok boleh run tak? Okay, boleh run, nampak? Dia dah keluar button yang kedua. Okay. Okay, button division ini sepatutnya kedudukan dekat 195. Kalau tambah 40 jadi 235. 235 tambah 5, 240. 240 tambah lagi 40, 280. Jadi ini mungkin berada di sepatutnya dekat 285 lah. 285. Okay tak? Nampak Okay, button bahagi tu dah berada di belakang. Jadi tambah kat sini tolak. Okay, darab sepanjang kat sini dan ni bahagi. Tapi dia punya fungsi dia tak berubah lagi kan. Okay, nampak kan 6/3 kalau tekan button, walaupun kedudukan button dah berubah tapi nombor ID apa semua masih lagi sama kan. Jadi dia masih lagi akan run fungsi yang betul lah. Jadi 6/3 sama dengan 2. Tapi kalau button tolak, nampak tak ada tekan banyak kali pun tak ada apa-apa yang berlaku. Sebab apa? Sebab button tolak ni kita tak declare sebagai satu event lagi. Jadi untuk declare event kita kena saya aktifkan ini. Jadi IDC add ni saya tukarkan kepada IDC sub kan. Sub betul lah. Okay, IDC sub untuk 501 dan kalau sub kena run on sub ni. Okay, on sub saja saya letak. Okay, untuk run subsection lah tolak. Okay, on sub lah. IDC sub. Okay, jadi kalau sekarang ni button kita dah declare satu event untuk button tolak. Okay, untuk button tapi fungsinya belum ada. Jadi fungsi kita kena tulis lah kat bawah ni. Okay, kita tambah lagi. Okay, void kena buat C code V3A. Okay, on sub. Okay, jadi apakah yang on sub ni akan buat? Jadi dia untuk tambah function, jadi boleh follow ni lah. Okay, ni adalah untuk tambah function. Okay, ni on division kita dah ada. Dan on sub ni adalah apa yang akan berlaku sekiranya button sub button tolak lah akan ditekan. Okay, jadi sebenarnya kita buat benda yang sama je. Kita boleh copy paste kat sini, tapi yang ni tak payahlah sebab yang bahagi tu tak payah copy lah. Sebab kalau tolak dia tak kisah kan. Nilai yang kedua tu kosong ke berapa dia boleh. Okay, dia masih lagi boleh. Okay, boleh tolak. Jadi ni semua kita boleh delete je lah. Delete. Okay, jadi sekarang ni ini adalah arahan untuk dapatkan input daripada X. Ni adalah arahan untuk dapatkan input daripada Y. Sekarang X dengan Y dah ada. Kita just tambahlah Z equal to X tolak
Y. Betul kan? Okay, Z equal to X tolak Y. Sebab nilai X dah ada, nilai Y dah ada. Ini adalah arahan untuk dapatkan nilai X dan Y. Dan Z equal to X tolak Y. Dan belum lagi, okay, di display. Kalau nak display pun, boleh copy paste yang ni. Copy. Buat paste ni. V. Okay, jadi bila dah ada nilai Z, kita tukarkan Z kepada string S, kemudian set window text. Static box tu kita tukar, kita masukkan nilai S. Jadi kalau saya run, okay, 6 2. Okay, apa jadi kalau tekan button tolak? Nampak jadi 4. Wow kan. Okay. Jadi kalau kita nak tambah lagi, bila kita nak, kita create lagi satu button add. Okay, kita selepas kita create, make sure ID add kita letak betul, kedudukan pun dah betul. Okay, lepas tu buat event. Okay, listkan dalam event, kemudian create dia punya function. Punya function untuk tambah dan darab. Okay, jadi sekian nota lah, bukan sekian ni kelas lah, tapi sekian kira apa yang saya nak explain. Saya rasa dah cukup lah, dah mencukupi. Jadi sekarang ni saya nak buka kepada sebarang soalan. Jadi saya nak kamu teruskan ni, kamu tambah kamu sambung lah, bukan teruskan, bukan tambah, sambung lagi, supaya kita ada button tambah dan darab di sini. Dan tambah dan darab ni pun buat operasi yang betul lah. Maksud dia kalau sini 7, sini 4, dia tekan darab, jadi dapat result 28 dekat setting box tu. Okey, jadi saya buka kepada soalan. Okey, soalan yang pertama, sekejap soalan daripada ni Syahirah. Macam mana dekat solution last tu, untuk apa kita nak adjust dia punya decimal places? Okey lah, tak apa. Okey, kejap untuk adjust decimal places, dekat sinilah, dekat percent LF tu. Untuk adjust decimal places ni, nampak kita ada percent LF kan. Okey, nampak kalau kalau kita ubah jadi 0.4. Okey, saya dekat bahagi tu saya tambah kepada 0.4. Nampak apa jadi pada ruang bahagi. Okey, 5 bahagi dengan 4. Ya, tak syok. 6 lah. Lagi tak syok. 7. 7 bahagi dengan 4. Okey, bahagi. Okey, nampak dah jadi. Tapi kalau 4 bagi 7 lah. 4 bagi 7. Okey, bahagi. Okey, nampak 0.5714. Kita dah jadikan dia 4 titik puluhan. Sebab apa 4 titik puluhan? Sebab saya dah kita dah limitkan format. Format untuk S tu kita dah limitkan kepada 4. Kalau nak lagi panjang, tukarlah 4 tu kan kepada 16 ke. Kalau kamu suka lebih panjang kan. Jadi ni kamu boleh edit nombor perpuluhan di bahagian persen LF dekat sini. Okey, jadi Aiman line slow. Saya pun tak tahu. Saya tak tahu line kamu slow ke line saya yang slow kan. Tapi line saya memang slow lah. Saya pun risau juga sebab malam-malam macam ni kan. Memang time macam ni memang saya sendiri pun slow. Lepas tu kadang-kadang walaupun saya ada masa untuk buat kelas, tapi saya problem dia memang malam-malam memang line slow. Okey. Kena marah pula Aiman tapi tak apa, Aiman tak kisah. Okay, ada lagi sebarang soalan. Yang lain semua boleh nampak kan, yang saya edit semua nampak. Tapi macam tak ada yang komplain tu, masa dia semua nampak lah. Okay, jadi Aiman jangan risau Aiman, sebab nanti lepas ni saya akan uploadkan ke YouTube dan akan share link YouTube tu lah. Untuk makluman kelas yang lepas pun saya dah siap, saya dah ready, dah upload ke YouTube dah pun, cuma saya tak bagi link lagi untuk kamu tengok. Mungkin ada yang tak masuk kelas tu kan, ada masuk kelas boleh tengok dulu
kelas yang sebelum ni. Siapa yang tak masuk kelas sebelum ni, tengok yang ni memang blank habis lah. Okay, kemudian Siti Nur Amirah tanya, doktor apa fungsi button? Fungsi button tu ialah event. Itulah dia punya continuity program tu kan. Jadi kalau button, okay, masa kita run ni, nampak ni button ni kan. Kalau kita tak tekan button, program tu pun tak tahu nak buat apa ni kan. Tapi bila kita tekan button, kita ada button, maksudnya button tu dia akan refer pada satu fungsi lain kan, untuk apa yang kita nak buat berikutnya. Itu fungsi button lah. Fungsi bila kita tekan button tambah, nak tambah. Bila kita buat fungsi bahagi, bila kita tekan button bahagi, kita maksudnya user nak kita bahagi. Contohlah, itu fungsi button. Okay, ada lagi soalan? Okey, agak-agak kamu boleh buat tak? Boleh tambah tak? Nampak idea tak? Macam mana nak tambah lagi 2 button, iaitu tambah dengan darab, dan bukan setakat tambah, dan kena make sure yang button tambah dengan darab tu berfungsi. Dia tak berfungsi secara magic ya. Kamu tekan, kamu add button tambah, tiba-tiba calculator tu boleh tambah. Tak maksud dia bila kamu bila kamu add button tambah, kena juga write a function to handle that button. Bagi barulah dia betul-betul berfungsi. Ini bukan magic tambah. Letak je button, lepas tu tiba-tiba button tu berfungsi. Tak, semua kita kena manual program apa benda button tu nak buat. Okey. Okay, ada soalan lain? Assignment sebelum ni belum dapat submit. Betul. Memanglah tak dapat submit sebab saya pun tak minta kan. Okay, tapi simpanlah dulu. simpan. Okay, saya sebenarnya dah fikir nak bagi ujian satu lah. Okay, yang tu assignment yang kami kena buat. Tak, yang assignment tu dah siap lah kan. Tunggu nak submit lah kan. Ini assignment yang baru lah. Saya suruh tambah button tambah dengan darab tu. Ini adalah assignment kamu yang kedua lah sepatutnya. Kita ada satu je test ni, ya betul. Kita ada satu je test satu. Okey, jadi test satu ni mungkin saya ingat buat lepas raya lah, tapi mungkin minggu pertama lepas raya. Okey, method dia. Sir, ya. Jangan susah sangat tahu. Tak. Saya pun tak nak susahkan diri saya sendiri. Okey, sir. Okay, test ni saya ingat macam ni lah, macam saya akan uploadkan file test ini ke e-learning. E-learning lagi, tapi yang assignment itu pun saya tak buat lagi kan. E-learning, kemudian kamu akan jawab, lepas tu kamu akan upload semula ke e-learning. Jadi macam nak upload semula sebab ni programming, jadi mungkin soalan tu dia macam soalan subjektif yang kamu boleh guna Microsoft Word ke apa kan, lepas tu kamu save, lepas tu dan hantar, submit balik guna e-learning. Nanti saya akan buat ke arahan lah. Contohnya macam saya buat soalan objektif, siapakah Perdana Menteri sekarang kan, jadi A bla bla bla, B lepas tu yang D ialah Muhyiddin Yassin. Okay, jadi kamu nak jawab D, kamu ambil Microsoft Word, kamu type soalan nombor 1, jawapan dia D, macam itulah. Lepas tu save Microsoft Word tu dan hantar, uploadkan ke e-learning. Okey, saya tahu siapa Perdana Menteri, so boleh jawab lah. Soalan ni tanya dulu lah. Okay. Bentuk soalan test memang soalan macam tu lah, soalan yang memudahkan saya, iaitu subjektif, soalan objektif, soalan yang pendek-pendek. Contohnya macam mana nak set text jadi color biru. Jadi kamu pun jawab DC dot set text color, itu RGB berapa kan. Itulah. Saya tak akan buat, tak akan ada full programming lah.
Okay, jadi apa ni soalan test nanti dia lebih pada pemahaman lah. Lebih pada pemahaman. Macam mana kamu faham tak nak buat benda ni? Sebelum saya tanya sebelum saya sebenarnya dalam final nanti soalannya adalah berbentuk full programming. Okay, dan kamu boleh guna disebabkan online kan. Final kita akan buat online. Jadi soalan yang saya dah buat untuk 3353 ni merupakan soalan yang berbentuk full program. Jadi kamu kena buat program, kamu kena run program. Okay, lepas tu kena screenshot, lepas tu semua letak kat Microsoft Word dan hantar ke e-learning ataupun apa-apa medium. Biasa kalau e-learning problem pakai WhatsApp lah, senang sikit. Okay, past year test ada, nanti saya akan bagi. Okay, ada lagi tak soalan? Okay, agak-agak berapa hari bulan untuk test saya tak set lagi lah. Tapi saya boleh katakan minggu pertama selepas hari raya lah. Maksudnya single digit Jun. Single digit Jun. 1 hari bulan ke, 2 hari bulan ke, 3 hari bulan ke, 4 hari bulan macam itulah. Masa kelas ke macam mana? Masa kelas lah. Sebab itu betul-betul waktu kita kan. Saya tak nak masa tu diambil oleh orang lain. Jadi kita akan buat waktu kelas mungkin hari Rabu lah. Hari Rabu pukul 2 petang kan. Okay, jadi kita set hari Rabu 2 petang. Jadi kamu tengoklah. Ada tak lepas hari raya tu Rabu 2 petang. Itu milik kita. Milik test. Cover tajuk sampai kelas yang real. Sampai kelas yang hari tu lah. Kelas bulan 3 dulu. Masa dia yang button, edit box apa semua ni saya tak tanya lah. Okay, ni semua simpan untuk final je. Okay, ada lagi tak soalan? Ada yang dah menguap? Okay, pukul 10.30. Jadi mungkin saya pun dah mengantuk sebenarnya. Okay, boleh. Okay, boleh. Saya jemput makan semua. Okay. Thank you, sir. Okay. See you. Okay, terima kasih semua. Jadi kelas pun dismiss lah pada apa. Okay, terima kasih semua. Bye sir, thank you. Okay. Bye, sir. Bye. Okay. Thank you, Doktor. Okay, yang untuk test kita boleh bincang dalam WhatsApp nantilah. Boleh.